Puan Yana, kalau kita bercakap tentang ulam-ulaman ni kan, memang Fiza dia sangat-sangat sinonim dengan orang kata awet muda. Kalau nampak 20 tahun lebih muda, makalah ulam-ulaman. Dan untuk itu Puan Yana, mungkin boleh kongsikan juga apa sebenarnya antara khasiat ulam-ulaman ni? Okey. Kalau kita tengok ulam ni dia dalam kategori sayur-sayuran. So sayur-sayuran ni yang penting satu dia kurang kalori. Kita orang perempuan nak kurang kalori kan. Nak diet. Kurang kalori tetapi tinggi dari segi serat. Bagi kita rasa kenyang. And then dia tinggi dari segi vitamin, mineral dan yang paling yang sebab awet muda tadi adalah antioksidan. Sebab itulah kita kata ulam-ulaman ni awet muda. Kita bercakap tentang nutrien yang Puan Yana kongsikan tadi kan, ada banyak, ada antioksidan, vitamin dan sebagainya. Tapi kalau hari ni kalau kita lihat masyarakat kita ni kreatif. Ulam-ulaman ni kalau orang dulu dia memang makan mentah lah. Dia akan makan mentah yang akan digunakan dengan sambal dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat hari ni memang banyak juga ulam-ulaman ni yang dijadikan masakan. Masak lemak lah, asam pedas lah dan macam-macam lagi. Adakah khasiat dan juga nutriennya masih kekal sama jika ia dijadikan menu dalam masakan? Okey, dia bergantung pada kita kata jenis vitamin dengan mineral tu. Sebab ada vitamin yang kita kata larut air. Contoh mineral yang larut air, contoh macam potasium, fosfat. Jadi bila kita masak, maka dia berkurang. Dia turun ke kuahannya contoh. Jadi ada certain yang memang keep dalam makanan tu. Jadi ada yang elok dimakan mentah, ada juga yang elok dimasak. Tak ada masalah. Yang mana-mana pun okey. Yang nak sambung soalan lagi. Boleh, sila. Kalau kita cakap tentang nutrien yang masih kekal dan juga masih lagi berkurangan. Kadang-kadang macam tadi pun ada cakap ulam-ulaman ni ada yang tinggi fiber, so dia akan memberi kesan kenyang. Tapi kadang-kadang kalau orang yang mungkin ada masalah reflux ataupun gastrik yang teruk, mungkin fiber tu kurang sesuai untuk mereka. Dan bagaimana pula dengan orang-orang yang mungkin ada masalah-masalah penyakit tertentu, contohnya seperti pesakit dialisis dan sebagainya, adakah mereka dibolehkan untuk mengambil makanan yang tinggi potasium sebegini atau macam mana tu sebenarnya Puan? Okey. Kalau kita cakap pada orang yang sihat, kita memang galakkan makan sayur. Sebab dia bantu kita dari segi banyak fungsi-fungsi dalam tubuh kita. Tetapi bila ada sakit, contoh saya boleh bagi contoh kat sini adalah pesakit buah pinggang kronik. Pesakit buah pinggang kronik, kalau dia cek darah dia tu, dalam renal profile dia tu ada potasium. Potasium tu kalau lebih daripada 5.5 kita akan kata tinggi. Bila tinggi, yang itu yang datang jumpa kita kat klinik, dietitian akan kata kurangkan sayur-sayuran yang tinggi potasium. Jadi sayur-sayuran yang tinggi potasium ni selalunya yang mentah. Yang mentah, yang berdaun hijau. Jadi dia antara tips yang kita akan bagi adalah kita minta dia rendam supaya potasium tu boleh keluar. Potong kecil-kecil, lebih banyak potasium akan keluar dan masak sedikit layu supaya lebih banyak potasium akan keluar. Jadi Puan Yana penting jugalah untuk kita kenal pasti jenis ulam-ulaman itu sama dia tinggi potasium ataupun tidak. Okey, nampak tak kita dah pegang sudu ni kan. Tapi sebelum kita makan kan Fiza, saya nak tanya juga. Kita terutamanya orang Melayu ni kan, kita ada angin. Kalau makan tu sikit, angin. Jantung pisang, angin. Kalau makan kacang botol, angin. Kalau makan dia saya macam tebuk sangat tu. Jadi adakah itu sebenarnya mitos ataupun memang angin ni adalah sebahagian daripada penyakit yang betul juga? Dia sebenarnya kalau serat, terlalu tinggi serat, dia akan menyebabkan kita punya perut dia discomfort sikit, tak selesa. Dia bergantung pada individu juga. Ada individu lebih daripada certain amount serat, dia akan mula ada bloated tu. Jadi yang itu kita kena pasti. Seelok-eloknya kalau kita ikut saranan yang biasa, kita dalam saranan untuk fiber tu lebih kurang 3 serving sayur-sayuran dalam sehari. 3 serving tu maksudnya kalau sayur-sayur mentah, 1 cawan teh. Kalau sayur bermasak yang macam ni, setengah cawan teh. Itu 1 serving. Alright, tapi macam ni kan, Yana dia favourite dia pegaga. Macam ni tadi Puan dah cakap, kalau kita dah masak daun pegaga ni, nutriennya akan turun ke kuah. Jadi sebenarnya kita nak makan yang mana? Kuah ke isi dia? Betul tak soalan ni? Kalau kita tak ada masalah, kita boleh makan kedua. Makan dua-dua. Maksudnya lebih baik serat tu lah, yang sayur tu lah. Campur maksudnya kuah dengan ni baru kita dapat nutrien yang penuh lah. Ini gulai lemak pegaga ke ni? Janganlah kita seorang je. Ya ke? Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat rasa pegaga tu.
Saya mungkin bukan best friend pegaga ni. Baik-baik. Pahit sikit. Saya dulu pegaga tu saya blend buat jus. Tapi bila makan macam tu dia macam kalau ada nasi sedap tu. Okay, kalau sambal Puan, sikit. mana ulam yang Puan paling suka? Oh, pahit Pahit tu. Okey, kalau ulam, selalunya kalau macam contoh kita nak makan sayur, tapi kita malas nak masak. Betul Jadi ulam ni adalah contoh yang paling cepat. Kita boleh simpan dalam peti ais dan kita terus ambil dan makan. Dan saya paling suka yang raw macam bendi, selom. Selom memang favourite lah. Bendi tomato. Bendi saya kalau pergi kedai mamak ni memang saya makan bendi ni banyak-banyak. Tapi bendi ni boleh makan mentah macam ni? Bukan rebus dulu? Boleh. Boleh Boleh mentah dan boleh rebus. Ni dah rebus ke tidak? Mentah. Saya kena rebus dulu. Okey. Saya rasa cuba rasa jap. Baik. Dan kalau menurut Puan Yana kan, adakah Puan rasakan macam masakan kita memang bila kita incorporate ataupun masukkan ulam-ulaman ini akan menjadikan diet kita juga lebih baik? Betul, dari segi fiber tadi, serat yang kita ambil. Tetapi suka saya nak ingatkan kat sini, berhati-hati dari segi cara masakan. Ini kena terangkan sebab sedikit apa? Kalau dari segi ulam tu sendiri, kalau kita makan raw macam ni, dia tiada kalori. Kita boleh kata tak signifikan macam pun kalori. kerabu lah. Saya tunggu hasil slim. Betul. Cuma kerabu dia akan ada dekat kelapa. Kelapa akan ada kalori dan juga kalau misalnya kita guna budu, garam, ikan gula masin, sedikit, yang itu akan tinggi dari segi sodium lah, garam. Okay. Tapi selalu kalau kita makan bendi ni, bendi yang direbus. Tapi ini pertama kali saya cuba bendi yang mentah. Sedap Yana. Oh, ya ke? Memang sedap. Dan dia kalau nak bagi pilihan antara pegaga peria dengan bendi mentah? Bendi mentah lagi sedap. Tapi pegaga ni memang pahit lah. Saya lagi sanggup makan peria. Okey, Puan, mungkin Puan boleh bagi tips lah kepada penonton-penonton kita sebab kadang-kadang kita susah nak didik anak-anak kita ni. Sedangkan sayur-sayuran ni memang banyak khasiat dan juga nutriennya. Mungkin ada tips tertentu yang boleh kita kongsikan kepada masyarakat kita untuk kita mengekalkan keseimbangan nutrien dalam diet seharian kita. Baik, sebenarnya saya suka nak share satu tinjauan kebangsaan morbidity dan kesihatan yang dilakukan pada 2019. Yang mana dia menunjukkan rakyat Malaysia kita ni hanya lebih kurang 5% saja cukup makan sayur dan buah-buahan. Kesiannya. Jadi itu yang kita boleh tengok, habit kita ni tak suka makan sayur. Mungkin daripada kecil kita tak suka makan sayur kan. Jadi kalau di barat kita ada salad contoh, di Malaysia, di Asia kita ada ulam. Kita ada kerabu. Appetizer kita lah. Kita sibuk beli kat dekat mall tu apa? Roket apa? Sayur roket salad. Roket salad. Kita sibuk nak pergi makan salad orang putih kan, tapi kita ada ulam-ulaman kita yang padahal boleh pegaga ada cuci mulut. Boleh je kita nak makan dengan kuah-kuah salad tu kat ni. Thousand Island ke apa kan? Dan saya sebenarnya memang terliur sangat-sangat bila tengok menu-menu yang ada di atas meja kita sekarang ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nurliana Naharudin selaku pegawai Dietetik Universiti Putra Malaysia atas perkongsian berkenaan dengan khasiat dan juga nutrien daripada ulam-ulaman ni.